Okay. Sebelum itu bagi saya memperkenalkan dulu presenter kita pada hari ini. Okay, untuk makluman semua hadirin. Okay, nama penceramah kita pada hari ini adalah IRTS Muhammad Rais Abdul Aziz. Beliau adalah jurutera bertauliah dan juga jurutera kompeten daripada Tenaga Nasional Berhad. So, beliau telah berkhidmat di Tenaga Nasional Berhad selama 13 tahun. Jadi sebagai seorang jurutera yang bekerja sehingga orang kata lebih 10 tahun ni pada satu tempat ni, kita boleh katakan beliau adalah seorang yang pakar lah dalam topik atau dalam bidang yang beliau ceburi. So, untuk lebih sebagai pengususan, kepakaran beliau adalah di dalam Power Quality and Energy Efficiency di bawah cawangan Tenaga Nasional Berhad. Jadi hari ini saya rasa dan pelajar semua boleh kata kita dapat bertuah lah, dapat berkongsi pengalaman daripada IRTS Muhammad Rais sepanjang sesi ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput IRTS Muhammad Rais untuk untuk menyampaikan pengalaman dan teknikal sepanjang perkongsian. Okey, kami sekarang ni berada di pejabat TMB, di TMB Petaling Jaya. So, kita bagi Encik Rais untuk meneruskan tentang berikut. Okay. Testing. Boleh dengar tak suara? Boleh raise hands tak kalau ada dengar suara saya? Kan ada butang raise hands. Oh, okay. Ramai dengar. Alhamdulillah. Petang ni ramai juga orang. Walaupun petang Jumaat ni biasanya itulah slow sikit petang Jumaat kan. Sebab esok cuti kan. Terima kasih atas pengenalan yang baiklah oleh Encik Fauzi. Saya tak tahulah you all panggil dia Cikgu Fauzi ke? Cikgu Fauzi. Jadi seperti yang dinyatakan, saya adalah satu pekerja staf TMB, telah berkhidmat selama 13 tahun dan hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi dengan adik-adik, tuan-puan semualah mengenai topik yang diberikan, yakni energy management. Walaupun saya lebih prefer berkongsi untuk energy efficiency lah kerana kami di TMB lebih mengamalkan energy efficiency. So izinkan saya untuk share slide yang saya telah sediakan untuk tuan-puan. Okay. So again, raise of hands lah. Nak minta raise of hands sikit. Kalau nampak slide, tolong raise of hands. Sebab saya tak tahulah. Boleh nampak slide? Cikgu Fauzi boleh nampak slide? Boleh? Okay. So tanpa segan silu, kita mulakanlah pembentangan saya. Bukan pembentangan pun, basically knowledge sharing session lah. So saya diberi topik energy management kepada pelajar-pelajar UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. Dan seperti yang ditulis di muka surat depan ni, kuasa di tangan anda. Kenapa kuasa di tangan anda? Kuasa di tangan anda untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi jom selamatkan bumi kita. Okay, so kita akan tunjuklah bagaimana kuasanya di tangan anda dan cara-cara menggunakan kuasa tersebut. Seperti mana Spiderman kata, with great power comes great responsibility. Okay. So ceramah ini kita ada beberapa objektif dalam ceramah ni. Pertama sekali, kita cuba menerangkan definisi konsep penggunaan tenaga dengan cekap, energy efficiency, dan apabila kita tahu definisi, kita cuba aplikasikan dengan kehidupan seharian, peralatan seharian untuk kecekapan tenaga. Dan sekali lagi, apabila tuan-tuan telah menerima informasi berkaitan ni, kita harap tuan-tuan boleh berkongsi dengan keluarga masing-masing, saudara, mara, girlfriend, boyfriend, dan kawan-kawan semualah supaya kita sebarkan benda-benda ilmu yang baik ni lah. Okay. So kita start dulu dengan background. Okay, dalam United Nations, dalam Sustainable Development Goals SDG, iaitu Goal 13, memerlukan untuk mengambil tindakan action untuk combat climate change dan impactnya lah. So dengan itu telah adakan roadmap to net zero. Net zero di mana pada 2015 telah membuat Paris Agreement dan 196 negara telah
menandatangani agreement tersebut lah. So dalam agreement tersebut dinyatakan semua akan bersatu padu untuk mengurangkan global warming dan build resilience against climate change. So 196 negara ni telah bersatu dan setuju untuk mengurangkan kesan-kesan global warming. So daripada situlah bermulanya roadmap to net zero. Seterusnya between 2015 to 17, so semua bersetujulah untuk kurangkan, untuk memelahankan global warming kepada 3 degree, dan sejauh pada 2020 keluarlah pula COP26 Glasgow untuk mengurangkan temperature rise dalam 1.5 lah by 2030, dan 2030 juga to keep warming 1-2.5 degrees, countries must cut emission by 45%. Semua negara-negara ini telah berjanji untuk mengurangkan emission sekurang-kurangnya 45% to 2010 level, dan akhirnya dia produk adalah 2050 tamatlah perjalanan tersebut di mana semua orang adalah net zero. Okay. So apa tu net zero sebenarnya? Tadi cakap net zero. Net zero sebenarnya achieving an overall balance between emission produced and emission taken out of atmosphere. So kita masih produce carbon tapi kita consume pun sama. So keluar masuk adalah zero. So macam net lah kan? Net. So itu adalah sebenarnya net zero. So kita tengok pula greenhouse emitters. Di sebelah kanan source daripada WRI, kita boleh nampak bahawa negara-negara pengeluar greenhouse gases antara terbesar adalah China. Nampak kesa? China, United States dengan European Union. Antara 3 negara ni, dia adalah warna oranye, 3 negara ni, dia merupakan 46% daripada 3 greenhouse gas emitters lah. 3 greenhouse ni negara-negara terbesar. China adalah negara terbesar lah. Dan seterusnya India, Russia Federation, Japan, Brazil, Indonesia dan sekalian. Malaysia pun mungkin terlalu kecil, tidak boleh dilihat di skrin lah. Okay. Kalau tengok di belah kiri pula, kita adalah percentage of greenhouse gas emission by sectors in Malaysia. So kita tengok di Malaysia ni, kalau kita tengok tab Malaysia, warna oranye adalah paling tinggi, hampir 50%, 49.6% to be exact, adalah daripada electricity and heat generation. So siapa je yang mengeluarkan electricity di Malaysia, majoriti, walaupun ada syarikat-syarikat, majoriti TNB dan IPP menghasilkan electricity. So kalau kita boleh cover sini, kalau kita boleh kurang kat sini, secara tak langsung semuanya akan turun lah. So lain-lain yang agak kecil adalah daripada transportation, kereta-kereta, diesel, truck dan sebagainya. Paling kecil adalah ada sectors, residential ada sikit. So majoriti yang paling besar adalah 49.6, separuh daripada emission adalah daripada energy. Daripada energy and heat production. Electricity and energy production. So kita nampak bahawa untuk tackle low hanging fruit adalah sebenarnya untuk penghasilan tenaga elektrik. So kita cakap pula pasal bagaimana pemanasan global terbentuk. Pemanasan global dalam bahasa Inggerisnya adalah global warming. So global warming basically menggunakan tenaga, melepas kesan daripada penggunaan tenaga, melepaskan CO2 dan seterusnya kesan rumah hijau dan seterusnya pemanasan global. So something needs to be done lah. Something needs to be done untuk mengelakkan this flow lah. Bukan mengelakkan, untuk mengurangkan flow adalah sebab semakin banyak guna tenaga, semakin banyak pelepasan CO2, semakin teruk kesan gas hijau dan semakin teruk pemanasan global. So kita kena kurangkan, mengecilkan lah somehow. Dan salah satu cara je adalah peningkatan awareness terhadap kecekapan tenaga. So saya rasa semua orang dah tahu untuk greenhouse effect, kesan pemanasan rumah hijau, di mana gas-gas yang kita hasilkan untuk menghasilkan electricity, untuk transport dan sebagainya terperangkap di atmosfera, dan seterusnya matahari yang menyinari bumi ini menyebabkan mantul lah, dia tak boleh keluar lah. Sinaran matahari yang masuk, dia pantul, tidak boleh dikeluarkan, dan heat ni tersekat dalam bumi dan seterusnya menyebabkan bumi punya temperature naik dan macam-macam berlakulah. Kita tengok slide seterusnya. So ni adalah saya rasa semua orang tahulah effect of global warming. So effect of global warming banyak effect dia, boleh menyebabkan tanah runtuh, banjir kilat, kemarau, tsunami, kebakaran hutan, ribut peti. So sekarang ni pemanasan global dan perubahan iklim adalah di tahap yang boleh dikatakan kritikal. Impak cuaca akan bertambah bahaya kepada seluruh alam. So peningkatan suhu di bahagian atmosfera rendah
lower atmosphere boleh menyebabkan disebabkan oleh peningkatan rumah hijau boleh membawa kepada perubahan iklim yang berjaya. Ada setengah ni mungkin tidak berlaku di Malaysia, contohnya bongkah ais mencair kan. Yang ni tidak di Malaysia lah, tapi dia akan eventually dia akan mengefek Malaysia. Banjir kerap berlaku, memang Malaysia satu negara yang boleh dikatakan seasonal lah banjir, selalu banjir. Suhu semakin panas, saya rasa tuan-tuan mungkin agak muda lah, tapi saya yang dah tua ni perasan jugalah kan. Kalau kecil-kecil dulu kita main kat luar, tak peluh lah kan. Sekarang keluar sekejap pun dah peluh. Atau itu mungkin efek penuaan lah. Tapi kita perasan lah bahawa sekarang ni makin panas. Mungkin minggu ni tak panas lah sebab asyik hujan. Di kawasan saya hujan, saya tak tahu di Perlis. Tapi di kawasan saya minggu ni hujan. Tapi lain-lain time sangat-sangat boleh dikatakan panas lah. Keluar je panas, keluar je panas. Okay. So ini adalah membuktikan lah bahawa ada peningkatan suhu dan berpuncanya daripada greenhouse gases. Okay, ni semua pelajar electrical cikgu. Okay, so ini semua pelajar electrical, so bolehlah kita relate lah bagaimana bagaimana tenaga elektrik sampai ke rumah tuan-tuan lah. Jadi bermula dengan generation, pelbagai jenis generation yang adalah masa kini generasi yang paling prominent, yang paling besar adalah coal dan gas lah, antara bahan api yang agak murah lah. Tapi eventually TNB berhasrat tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan fuel yang tidak menjana greenhouse gas lah. Kita akan kurangkan. Tiada lagi power plant baru akan dibina yang menggunakan gas lah. Dan kita akan berarah kepada renewable energy seperti solar, hydro, RE sources dan sebagainya lah. So TNB pun ada role dalam ni, yakni TNB telah menetapkan aspirasi net zero by 2050 selari dengan SDG tadilah yang kita tengok. So dari segi generation, tindakan telah dibuat lah, dan plan telah dibuat untuk mengurangkan lah penjanaan gas-gas hijau. Okay. So daripada generation, saya percaya tuan-tuan tahu ada generator yang akan memusingkan generator yang terpusing daripada kesan-kesan steam ke, turbine ke, dan menghasilkan elektrisiti. Seterusnya elektrik ni akan dinaikkan voltan supaya lebih mudah dihantar dan dinaikkan ke grid lah. Grid ni adalah kita ada customer 275, 132 tu sebagainya. Ada yang mengambil voltan tinggi dan diturunkan semula kepada distribution untuk voltan yang lebih rendah, dan seterusnya diagihkan kepada pengguna-pengguna kami lah, seperti kedai, kilang, rumah dan sebagainya lah. So dalam semua ni kita dah ada plan untuk semua akan kurangkan greenhouse effect lah. Sebagai contoh, di bahagian distribution network, kita telah juga memperkenalkan solar net metering, FIT dan sebagainya lah. Jadi kebergantungan kepada generation menggunakan gas asli, arang batu dan sebagainya telah dikurangkan secara tak langsung di bahagian distribution network. Dan pihak distribution network juga telah mengambil inisiatif untuk mengurangkan penggunaan kenderaan lah, untuk di mana tuan-tuan biasa tengoklah kenderaan kami yang pergi attend breakdown semua kan mula perlahan-lahan akan mula digantikan dengan kenderaan yang lebih efisien, kan? Mungkin eventually akan ke EV juga. Okay. Selain daripada syarikat corporate seperti TNB yang telah ditunjuk tadi, individual pun, yakni tuan-tuan, boleh juga menyumbang kepada kelestarian alam. Contohnya menggunakan pengangkutan mesra alam, EV bus. Saya tak tahu di Perlis, tapi di sini kita ada EV bus. Di EV bus ni kita tahu tidak mengeluarkan apa-apa gas lah. So dia, ataupun berkongsi bus pun bagus juga, daripada seorang bawa satu kereta, kan? Seorang bawa satu kereta pergi kelas, naik bas ramai atau naik kereta ramai-ramai, so kurangkanlah emission of CO2. So tu nombor pertama boleh digunakan. Nombor dua ialah mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. So kita tahu bahawa plastik ni dia susah untuk dicernakan lah, kan? Dia boleh hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun dia akan jadi plastik. So kita jangan guna plastik, kita bawa beg sendiri, pergi shopping dan sebagainya. Menanam pokok ni bagus sebab pokok ni dia akan absorb CO2. CO2 merupakan salah satu gas green. Jadi dia boleh absorb dan akan mengurangkanlah efek kepada global warming. Produk tempatan kita support lah, support produk tempatan.
Digitalan kan, pendigitalan seperti mana ditunjuk sini menggunakan app MyTMB. Kita tak perlulah guna bil kertas kan, bil kertas dan akhirnya buang. Dan kita tidak pembayaran, kena promote sikit pembayaran juga boleh dibuat menggunakan MyTMB app, di mana tidak perlu ke kedai tenaga untuk membuat pembayaran. Situ dah boleh jimat dah kan. Di situ dah kurangkan CO2 punya ni. So tu nombor 5. Nombor 6, melanggan tenaga boleh baru. So yang sekarang ni tengah aktif adalah net energy metering. Jadi yang mana yang ada bumbung sesuai boleh melanggan tenaga boleh baru seperti net energy metering. Dan last sekali menggunakan tenaga dengan cekap. Yang ni kita akan detail sikit lah. Dalam slide seterusnya kita akan detail lagi. So apakah sumbangan kita? Apa yang kita boleh sumbangkan demi kelestarian alam sekitar? Okay. Sekali kita kena belajar sikit pasal kecekapan tenaga. Apa, kenapa dan bagaimana, siapa. And kalau Mak Saleh kata 4 wives, 1 husband. Why, how, when, where. Okay, kita tengok dulu. Apakah kecekapan tenaga, faedah penjimatan tenaga, peluang penjimatan tenaga dan sistem pengurusan tenaga. Kita akan go one by one. Okay, yang ni saya percaya semua familiar lah dengan perkakas ini. Memang ada dekat rumah. Saya percaya setiap orang mesti ada sekurang-kurangnya satu peralatan yang saya tunjukkan depan sini. So kita nak belajar apa kuasa, apa kilowatt jam atau kilowatt hour dan apa kena mengena dengan RM dan CO2. Okay, yang ni adalah bil elektrik lama. Saya tunjuklah sebab mungkin ada yang belum tengok bil baru sebab jarang bayar bil elektrik ke tak tahulah, tapi kita tengok dulu bil lama ni dah banyak tahun lah. Okay. So kalau kita tengok bil kita biasanya saya rasa semua akan tengok RM perlu dibayar je lah. Tapi kalau kita tengok bawah je sikit, turun mata sikit, tengok bawah, kita boleh nampak jumlah kan. Kita boleh tengok jumlah bacaan penggunaan elektrik. So bacaan penggunaan elektrik ni adalah sama dengan apa yang dibaca dengan meter, yakni 64 kWh. Sinilah 64 kWh. So dia tolaklah daripada bacaan sebelum, tolak bacaan selepas, dapatlah 60 kWh untuk bulan tersebut. Dalam kes ni bulan 2 2018. So dalam bulan 2 dia guna 64 kWh saja. So mengikut tarif TMB yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, setiap kWh 200 pertama adalah 21 sen. So 21.8 sen ni atau 0.218 sen ni kali saja 64 kWh, dapatlah jumlah perlu dibayar RM13. So senang je lah, watt kali RM, dapatlah RM. So bawah ni semua adalah GST semualah yang kita tidak akan sentuh lah hari ni. Dan ada juga surcharge lewat bayar. So kita dah berubah, mungkin bil-bil lama kita dapat komplain lah, ada mungkin kurang faham lah, sukar difahami. So baru-baru ni TMB telah mengeluarkan bil format yang terbaru lah. Kalau tuan-tuan perasan yang rajin bayar bil tu, ni adalah bil terbaru, boleh download daripada menggunakan app MyTMB ataupun boleh masuk dalam website MyTMB lah untuk download. Jadi dia lebih mudah nampak. Kalau tuan-tuan tengok di belah kiri, kita nampak bahawa 200 pertama 21.8 sen. Dan 100 hingga 100 kedua adalah 33 sen. 300 terusnya 51 sen. 300 terusnya 54 sen. Dan 901 seterusnya adalah 57.1 sen. So makin banyak pakai elektrik, sebenarnya makin mahal. Tapi ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa makin banyak makin mahal. Saya tahulah kalau kita pergi goreng pisang, RM1, RM3, RM2 lah, something like that lah kan. So makin pakai banyak makin murah. Tapi dia berbeza untuk elektrik. Kerana apa? Kerana bila kita pakai makin banyak, so makinlah banyak tenaga, makinlah banyak bahan api perlu dibakar untuk mendapatkan tenaga tersebut. Jadi secara tak langsung dia akan mempollutkan lah, meningkatkan pollution terhadap alam sekitar. Jadi dengan bahasa mak salehnya, polluters pay more lah kan. So satu, kena bayar banyak lah. Dua, you pollute more lah kan. Itu adalah sebab pertama lah kenapa makin lama makin banyak guna makin mahal. Sebab kedua adalah kita nak membantu golongan-golongan yang kurang yang B40 lah, senang kata yang B40, di mana secara teorinya B40 menggunakan elektrik yang kurang lah kan. Dia orang tak banyak equipment sebab dia orang B40 kan. So secara tak langsung kita nak membantu mensubsidikan
warga-warga yang kurang ni lah, supaya dia orang boleh menikmati elektrisiti seperti kita semua. Okay. So ini adalah bil saya yang tersendiri lah, bil sendiri untuk bulan 9 lah, bulan 9 bulan lepas. So kita nampak lah bahawa 1 hingga 200, 21.8 sen. 200 hingga 300, 33.4 sen. 301 sampai 301 hingga 600, 0.516 sen. So ini memudahkanlah kita memahami, makin lama makin mahal, dan seterusnya kalau pakai lebih daripada 900, 57 sen. Dan di bulan ni, bukan bulan ni, bulan lepas saya hanya pakai 534 sen. Dia berhenti kat sini je lah. Dia tak belum masuk band baru lah. Dia belum masuk band baru. So jumlah saya perlu bayar adalah 197.4 sen lah untuk bulan September lah. So ini adalah bil saya lah kan. So bila kita dah faham bil, baru kita boleh tengok benda lain. Okay. So ada soalan tak tentang bil dulu? Kalau ada soalan, boleh angkat tangan. Tak ada. Kita dibenarkan Q&A tengah-tengah. Okay. Kalau tak ada soalan, kita proceed. So yang ni kalau berminat lah nak tahu lebih lanjut dengan tarif domestik kediaman, boleh masuk di website TNB lah. Okay. So kita dah faham cara pembilan lah, yakni kuasa kali jumlah kuasa yang digunakan kali dengan tarif. So macam mana kita nak tengok kuasa barang-barang tersebut? So kita tengok je dekat ni. Contohnya ni adalah Sharp Air Purifier. Kita tak promote apa-apa brand. Ini apa yang ada dekat depan mata je lah. Tak ada promote brand. So just that Sharp ni ada depan mata lah. So kita tengok dekat peralatan elektrik tersebut, kebiasaannya akan ada bukan kebiasaannya, wajib ada watt lah kan. Wajib ada energy consumption, dalam kes ni watt. So kita tahu bahawa 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Okay. Setiap peralatan elektrik confirm ada. Tuan-tuan boleh tengok sekarang. Okay. Charger handphone pun ada, microwave ada, kipas ada, semua ada. So macam mana kita nak tahu berapa kena bayar kalau pakai air purifier ni? So kita tengoklah kilowatt jam adalah satu unit penting untuk kira. Dan juga dia bantu kita untuk buat audit tenaga. Kita boleh tahu apa peralatan yang pakai elektrik yang banyak, dan kita boleh bajet lah. Kita boleh bajet berapa kena bayar bulan tu berdasarkan equipment tersebut dan berapa lama kita guna ayat tu. So dua benda yang penting lah, yakni kilowatt jam. Kilowatt jam ni derive daripada kilowatt kan, kilowatt, dan juga jam lah, kWj atau kWh lah. So semakin besar kapasiti, kilowatt ni bergantung kepada equipment tersebut. So semakin besar kapasiti, semakin banyak dia guna tenaga. Basic kan. Dan jam ni tempoh penggunaan peralatan elektrik. Semakin lama guna, semakin banyak tenaga digunakan. Again, basic lah sebab dia kali-kali je kan. So cara kira kilowatt jam, saya dalam ni akan tukar-tukar sikit lah. Kilowatt dah kadang dah terbiasa. Kilowatt jam, kilowatt hour, benda yang sama. English Malay je. So kilowatt jam, kilowatt hour. Okay, first kali kita kira unit tenaga yang digunakan dalam kilowatt jam. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar tadi, air purifier. So tenaga kilowatt hour adalah kuasa yang digunakan darab dengan tempoh penggunaan bagi 1000. Okay, so kita dapatlah kilowatt hour. Kilowatt hour adalah unit yang digunakan untuk pembilan lah kan. Okay, langkah 2, nak tahu berapa kena bayar, kira kos tenaga. Kos tenaga adalah tenaga yang digunakan dalam kilowatt jam, yakni kita dapat kat atas ni, darab dengan tarif. So dapatlah kos tenaga kita. 2 langkah je, very simple. So kita try satu example lah. Ada yang nak try, boleh ambil kalkulator. Soalannya sangat mudah, tak ada quiz. So Firdaus, ada orang nama Firdaus dalam ni? Tak ada. Firdaus menggunakan penapis udara selama 24 jam sehari. Oh, bagus Firdaus. Dia mendapati penapis udara tersebut mempunyai label yang mencatatkan 240 volt dan 25 watt. Kirakan jumlah tenaga yang digunakan dan kos elektrik bagi penapis udara tersebut jika dia menggunakan selama sebulan, 30 hari bagi tempoh yang sama. So, dia pakai 24 jam, dia tak pernah off lah selama sebulan, dan diberi kos tarif elektrik bagi satu unit adalah 0.218 sen untuk 200 unit pertama. Yang ni memang betul lah kan, kita based on example tadi. So seperti mana yang kita tunjuk example sebelum ni, langkah 1, kirakan unit tenaga yang digunakan dalam kilowatt jam dalam sebulan. So kilowatt kita tahu kat sini 25 watt. So 25 watt darab dengan tempoh penggunaan. So kita ambil sehari lah, jam. Sehari ada 24 jam. Darab dengan sebulan, 30 hari bahagi dengan 1000. So 25 watt ni dapat daripada peralatan punya label.
dan kita dimaklumkan bahawa Firdaus tak kerti nak off benda ni, dia kali 24 jam dan kali 30 hari. So dalam sebulan Firdaus menggunakan tenaga sebanyak 18 kilowatt jam, kilowatt hour lah 18 kilowatt hour. So berapa sebenarnya dia kena bayar untuk 18 kilowatt hour ni? 18 kilowatt hour untuk sebulan sebab billing cycle adalah 30 hari. So kos tenaga yang diperlukan kilowatt jam yang telah didapati di atas darab dengan tarif elektrik. So 18 darab 0.218 sen adalah RM3.90. So sekiranya Firdaus hanya mempunyai penapis udara saja di rumah tanpa lampu, tanpa aircon, bulan-bulan Firdaus kena bayar RM3.50 sahaja. So tak mahal lah kiranya untuk Firdaus kerana rumah dia hanya ada penapis udara saja. Tapi basic dia sama. Kalau ada banyak barang lagi, kita boleh campur je semua, kan? So yang ni adalah penapis udara. Kemudian mungkin kita ada peti ais. Kita dapatkan label peti ais, kita kali. Kita dapat aircon, kita kali. Kita tambah semua peralatan dan seterusnya kali dengan tarif. Dapatlah berapa kena bayar. So dalam kes ni Firdaus kena bayar RM3.50 sebab dia hanya mempunyai satu peralatan saja. Tapi basic dia sama. Kalau tuan-tuan berminat lah, pergi kat belakang rumah, pergi kat dapur, tengok oven berapa watt, microwave berapa watt, dan kira lah satu hari guna microwave 30 minit, satu hari guna oven 20 minit, satu hari guna toaster, aircon 8 jam. So kira tambah-tambah semua sepatutnya dapat, kalau kira betul lah, kalau kira betul sepatutnya hampir dapat as per bill elektrik tuan-tuan lah. Okay. So kita dah tahu macam mana kena charge dan macam mana tenaga, kita pergi ke apa itu kecekapan tenaga pula. Energy efficiency lah. So, definisi kecekapan tenaga, basic dia lah. Kecekapan tenaga elektrik adalah menggunakan tenaga elektrik yang minima untuk menggunakan kerja yang sama di rumah atau di tempat kerja dan tiada kompromi terhadap keselesaan, keselamatan dan kualiti produk. So, apa maksudnya? Maksudnya, kalau saya ada lampu, paling senang lampu lah. Lampu tu dia brightness dia sama, kan? Lampu, contoh lampu biasalah kan, lampu biasa yang apa, tungsten kan, dia brightness dia sama. So katalah 100 lumens. So dia mengeluarkan 100 lumen tapi energi dia pakai contohnya adalah 10 kilowatt. Contohlah 10 kilowatt agak besar, 1 kilowatt lah, 1 kilowatt. Tapi saya ambil juga dengan LED, lampu LED. Lampu LED lumens dia mungkin sama, 100 lumens, tapi dia memakai 0.5 kilowatt je. That is energy efficiency lah. So kita tak compromise benda tu lah. Maksudnya cahaya masih sama, tapi pada masa sama energi yang digunakan untuk dapat cahaya yang sama adalah kurang. So itu adalah energy efficiency. Okay. So adakah kecekapan tenaga sama dengan penjimatan tenaga? Saya dah terangkan di atas definisi kecekapan tenaga. Tuan-puan rasa sama tak? Energy efficiency and energy saving. Rasa sama tak? Tak ada jawapan. Ada orang jawab? Sama? Tak ada jawapan. Ada? Apa jawapan dia? Sama ada kot. Yang rasa sama tak? Kecekapan tenaga dengan penjimatan tenaga? Tak sama, okey. Tak apa, boleh type, kalau malu boleh type. Tak sama, okey. So, dia beza dia penjimatan tenaga, dia mengkompromikan lah, kan? Mengkompromi tadi, ada kompromi lah kelesaan, keselamatan, kualiti, tapi itu energy saving, energy efficiency, kerja yang sama, kurang tenaga. Basic dia macam itulah. Okay, penjimatan tenaga tidak semestinya diterjemah kepada penggunaan tenaga yang cekap. Tidak semestinya lah. Walau bagaimanapun, kedua-dua kecekapan tenaga dan penjimatan tenaga akan menyebabkan tenaga dan mengurangkan kos operasi. So, kita dah faham lah energy efficiency. So, seterusnya adalah faedah penjimatan tenaga. So, kita dah basic dah diajarkan tadi, yakni cara kira energi dan cara kira kos lah untuk energi tu. So kita boleh ambil dua benda ni, kita boleh kurangkan dulu dan jimat. Okay, apa kesan dia? Selamatkan bumi anda demi kelestarian anda, alam sekitar, dan juga jimatkan duit anda. So apa faedah kita buat kecekapan tenaga atau energy efficiency lah?
So bila kita buat energy efficiency, secara directly bil akan berkurang lah. Definitely berkurang sebab kita menggunakan kita buat kerja yang sama dengan tenaga yang kurang. Of course, itu dah memang theoretical, dah tengok dekat bil tadi pun memang dia kurangkan bil. So bila kurangkan bil, seterusnya kurangkan penjualan bulanan. So adalah lebih wang untuk buat apa-apa nak buat lah dengan lebih wang. Nak invest ke, nak beli game ke apa sebagainya lah kan. Tak tahulah budak-budak zaman sekarang suka buat apa kan. Tapi adalah lebih wang. So ini adalah kesan penjimatan lah dari segi ekonomi. Tu salah satu faedah lah. Selain daripada ekonomi, monetary, ada juga inilah kita melestarikan alam sekitar dengan mengurangkan carbon emission dan greenhouse gases. Okay. So apa peluang penjimatan tenaga yang ada? Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? So yang ni topik panjang sikit. Please bear with me ya. So dalam kita cakap dalam pendekatan kecekapan tenaga, ada 3 tier lah ya. Ada 3 tier. Arah satu adalah pemulihan tenaga dengan membuat perubahan sikap. Okay. Nanti sekejap lagi kita cerita. Aras 2 adalah kecekapan tenaga menggunakan peralatan yang cekap tenaga atau menambah baik proses. Dan aras 3 adalah menggunakan tenaga boleh baharu atau tenaga hijau macam RE, solar dan sebagainya. So 3 tier ni ada kos. Okay. So bawah sekali kos paling rendah lah sebab hanya melibatkan perubahan sikap. Yang paling tinggi adalah kos alternatif dan tengah-tengah tu adalah tukar equipment lah. Guna peralatan yang lebih cekap. So, kebiasaannya kita punya approach adalah bawah ke atas. Kalau kita nak mendaki piramid ni, mesti kita dari bawah ke atas kan. So, dengan buat bawah je pun dah boleh buat penjimatan. Dan seterusnya bila dah tepu naik lah sampai aras 3. So, kita bermula dengan yang rendah atau zero cost dulu. Yakni aras 1, perubahan sikap. So, okey, aras 1 kita tengoklah. Aras 1 sebenarnya perubahan sikap saja. So perubahan sikap ni contohnya macam mana? Mengamalkan penggunaan tenaga yang berhemah dan elakkan pembaziran. Okey. Apa contohnya? Contohnya bila keluar bilik tutup lampu. Bila keluar rumah tutup lampu. Bila tak ada dalam bilik tutup kipas. Bila tak guna komputer tutup komputer lah kan. Semua tu adalah perubahan sikap saja. Dan sekiranya dibuat dengan berdisiplin, dibuat dengan berdisiplin, penjimatan boleh sehingga 10 hingga 15% dengan hanya membuat perubahan sikap, menutup benda-benda yang tak perlulah kan, semasa tidak diperlukan lah. Seperti tadilah, off lampu, selain daripada aircon jangan set sampai 16 dan sebagainya. So perubahan sikap ni kebiasaan tidak melibatkan duit langsung, 0 RM kan. Tapi dia punya potensi penjimatan boleh sehingga 10 hingga 15% kalau diamalkan secara berdisiplin lah. Jangan hari ni je off, esok tak off, memang tak dapat lah. So kalau dengan disiplinnya 30 hari, setahun, insyaAllah bolehlah menjimat 10 hingga 15%. So ada satu video ni saya nak share sebab suara nak rehat sekejap, suara tak ada. Jadi disebabkan Google tidak bagi share audio, kita share melalui YouTube lah. Kita terpaksa share melalui YouTube. So, okay. So, izinkan saya berehat kejap untuk minum air. Sementara tu, tuan-tuan bolehlah tengok video ni. Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu. Ewa ayah, ewa ibu. Bila siang hari, tak perlulah lampu. Ewa jangan ambil muda. Ewa jangan kita reka. Ewa jangan ambil muda. Ewa jangan kita reka. Lepas cek online atau buat kerja, janganlah lupa padamkan komputer. Bila rasa panas, main aircon pun boleh. Tapi guna
guna suhu optimum yang terbaik. Bila pergi kedai, beli barang elektrik, pilih yang cekap tenaga 5 bintang ya cik. Jangan ambil mudah. Ewa-ewa, Ewa-ewa, jangan kita reka. Ewa-ewa, jangan ambil mudah. ambil mudah. Ewa-ewa, jangan kita reka. Ewa-ewa. Bila basuh baju, jangan sikit-sikit. Pakai air sejuk, kan jimat elektrik. Guna lampu spotlight dengan sensor gerak. Boom, tera, boom, tera. Bukan senang nampak. Bila gosok baju, buat semua sekali. Elakkan membazir, selamatkan bumi. Ewa, jom jimat tenaga. Ewa-ewa, Ewa-ewa, sayang bumi kita. Ewa-ewa, jom jimat tenaga. jom jimatlah. Ewa-ewa, sayang bumi kita. Ewa-ewa. Okay. Ewah-ewah. So tadi adalah video promosi lah TMB, boleh kalau nak tengok lagi sekali boleh didapati di Tenaga Official YouTube lah. So daripada tadi pun kita dapat informasi lah seperti mana yang diceritakan daripada tadi, dengan perubahan sikap saja seperti off lampu, off laptop, basuh baju banyak terus pada satu masa, striker banyak terus baju pada satu masa, sebab benda-benda ni dia perlu kan panas. Kalau kita gosok satu je baju dia akan menggunakan tenaga lebih banyak, masak air banyak terus. Itulah ceritanya. So benda-benda ni tidak memerlukan duit lah kan untuk buat. Takkan nak tutup lampu, itulah bayar orang tutup lampu just dengan attitude sendiri saja, tutup lampu. Okay. Lain-lain cara, tip-tip lain juga adalah tip satu, menggunakan timer kan. So kebiasaannya kita kebanyakan aircon sekarang dah ada built-in timer, kita boleh set 2-3 jam je. So set je lah mungkin macam pulang lah macam saya set dalam 3-4 jam saja. So kemudian dia akan off lah lepas 4 jam 5 jam off. So adalah tip satu lah untuk jimat tenaga. Tip dua adalah laraskan suhu pada 24 darjah Celsius. Mungkin musim panas sukar sikit lah, tapi memang proven 24 darjah Celsius adalah suhu yang optimum lah optimum untuk penjimatan tenaga lah. So secara teorinya 1 darjah kita turunkan boleh menyebabkan 5% increase perubahan tenaga. Tapi of course lah, yang ni dia pulang kepada saiz bilik tapi secara apa harfiahnya macam itulah, 1 degree 4%. So 3, hilangkan udara panas di ruang bilik, ada exhaust fan ke, buka tingkap dan sebagainya. 4, tutup pintu dan tingkap berlangsir, sebab bila kita tutup pintu, negara Malaysia ni agak panas kan, so bila kita tutup pintu dan kita pasang langsir, cahaya masuk dalam bilik kurang. So aircon ke kipas ke tak perlu kerja kuat lah, sebab kebanyakan heat tu dah tak masuk ke dalam bilik kurang panas lah. Tip 5 adalah bersihkan penapis udara dan senggaraan berkala. Ini especially untuk aircon lah untuk aircon, di mana kalau dia berhabuk lah, dah setahun tak servis, 2 tahun tak servis, dia memang filter dia memang berhabuk. Dan benda ni boleh buat sendiri pun, tak perlu panggil orang yang untuk internal, boleh buka je aircon tu dan keluarkan dan tembak air saja. Tak perlu chemical apa pun, boleh buat sendiri. So bila dia ada habuk dengan banyaknya, dia memerlukan tenaga untuk tarik. Yelah, dia kena block dia punya airflow kena block. So kipas tu kena tarik lagi, kena kerja lebih kuat lah untuk tarik udara untuk sejukkan lah. So again, fakta kekerapan mencuci penapis udara pun boleh menjimatkan 10 hingga 30% tenaga. So jenguk-jenguklah aircon kat rumah tu, naik atas buka je tengok dah ada filter tu, tengoklah warna apa filter tu lah. Kebanyakannya warna ori adalah putih lah kan. Cuba tuan-tuan tengok, kalau dah hitam tu ambil lah 5 hingga 10 minit untuk bersihkan, sebab 5 hingga 10 minit tu boleh menjimat 10 hingga 30%. Okay. Last kali, hadkan tempoh penggunaan dan guna bila perlulah.
Ini untuk penghawa dingin. Semua ni tips untuk penghawa dingin. So macam musim sekarang di tempat saya sekarang musim sejuk. So tak perlu on aircon pun memang dah sejuk lah kan. So kita tak perlu kita hadkan tempoh penggunaan lah. Guna bila perlu je. Macam 2-3 minggu ni memang jarang sangat lah on aircon sebab asyik hujan lah. So tak perlulah. Okay. So untuk penghawa dingin lagi kita masih untuk tengok penghawa dingin. Tips 7 ialah pilih yang cekap tenaga. Rule of thumb, kalau tuan-tuan pergi kedai elektrik, mesti biasa tengok logo ni. Dia adalah logo kecekapan tenaga. So of course lah 5 bintang adalah terbaik lah. So kalau ada duit, pilihlah 5 bintang punya produk. Ya. So so again, fakta menggunakan penghawa dingin jenis inverter dapat menjimatkan tenaga 20 hingga 40%. Ya. Tips 8, baiki segera sekiranya ada kerosakan. Okay. So aircon ni dia ada kompresor, dia ada fan, dia ada banyaklah mechanical equipment. So salah satu pun rosak dia boleh menyebabkan kena certain part kerja lebih kuat lah. Kalau kalau ada tersumbat contohnya, kompresor kena kerja lebih kuat lah. Jadi bila dia kerja lebih kuat dia perlu lebih tenaga. So ada rosak, ada leaking, terus baiki saja sebab dia maybe kos nak repair tu lagi murah daripada kos kena bayar untuk elektrik. Okay. Tips 9, pastikan AC outdoor tidak terhalang dan terdedah kepada sinar matahari. So AC outdoor ni fungsi dia nak buang angin panas lah. So jangan block dia lah kan, bagi dia kerja dengan mudah. Jadi kita mudahkan dia akan mudahkan kita. So, bagi dia keluarkan udara panas tu. Tips 10 ni selalu orang salah tengok sebab orang selalu pergi kedai, saya nak aircon yang paling murah, 1 horsepower pun cukup, tapi bilik dia besar betul kan. So ada cara kira lah kan. Sebenarnya ada cara kira. So bilik sekian-sekian size, sekian-sekian horsepower yang diperlukan lah. Dan memang ada kalau professional consultant memang ada cara kira lah size aircon yang diperlukan berdasarkan size bilik. Dia kalau detail dia kira sekali dengan ketinggian, tengok matahari masuk, tapi kita di rumah kita ambil ni lah rule of thumb, size bilik dan size unit udara lah. Tapi saya nak cakap bahawa kalau yang betul-betul konsultan yang design Mid Valley ke Ocean Prima, dia memang ada cara kira dia sendiri, termasuk juga dengan dia take into account berapa orang akan datang dan ada tingkap tak akan panas. Tu profesional punya lah. Tapi kalau rumah just ikut je lah dia suruh hutan. Kalau 21 kaki kali 21 kaki ambil 2 hingga 3 horsepower. So jangan kedekut aircon punya size sebab benda ni akan mempengaruhi bil. Sebab aircon kita pakai lama kan, 3-4 tahun hingga 5 tahun. Ada yang pakai aircon dekat 10 tahun. So kalau aircon tu undersize, dia kena kerja lebih kuat. So kena kerja lebih kuat. In the end, difference yang kita nak jimat sangat tu, habis bayar kat bil je. Gitulah ceritanya. So tip 11, jangan halang laluan angin dari unit ni very standard, straightforward lah. Jangan block dia lah. Dan ini tips yang kita first tengok tadi lah, matikan switch bila tidak digunakan. Bila tak ada orang ke apa, off lah. Okay. So yang tadi kita tengok untuk fridge. Ni kita tengok untuk peti sejuk pula. Saya memang sengaja pilih peralatan-peralatan elektrik yang menggunakan tenaga yang tinggi lah. Seperti aircon, peti sejuk. So peti sejuk pun sama juga. Tip 1, pilih yang cekap tenaga. Rule of thumb, 5 bintang adalah yang terbaik lah. Lagi tinggi bintang lagi bagus lah. Dan fakta peti sejuk 5 bintang menggunakan kurang 43% daripada 2 bintang. So maybe beza dia tak sampai 1000, tapi dia punya penjimatan dia sampai 43%. So sama juga dengan aircon, baiki segera sekiranya ada kerosakan. Yes, dah ada bunyi-bunyi pelik tu, panggillah orang. Kalau pandai buat sendiri, Kalau tak erti, panggil orang. Tips 3, pastikan getah pelapik dalam keadaan baik. Yang ni penting. Because getah ni dia menghalang udara sejuk tu daripada keluar dan masuk. Keluar. Dia menghalang udara sejuk dari keluar. So kalau getah tu dah keras, dah tak elok, boleh tukar. Shopee ada jual. Just nyatakan nama, dia akan buat untuk you. So getah ni pun agak selalu orang misluk lah. Getah peti ais kat tepi tu kan, selalu orang misluk. So simple je saja, benda yang simple. Kalau nampak dah keras, dah brittle, koyak ke apa, tukar. Sebab nampak remeh tapi sebenarnya dia memberi impact lah kepada penggunaan tenaga. So ganti peti sejuk yang lama dan menggunakan teknologi lama. So kita yang ni, kita akuralah bahawa teknologi lama walaupun
masih boleh digunakan, tapi sebenarnya consumption dia adalah lebih tinggi sebab wear and tear dan teknologi lama lah. Teknologi lama dulu tak emphasize on energy efficiency. So teknologi lama satu, dia memang tidak didesign untuk energy efficiency, dia design untuk run saja. Jadi baru punya motor ni dah ada banyak sangat teknologi untuk jimat, contohnya inverter, ada DC motor dan sebagainya lah. So peti sejuk baru adalah lebih efisien lah, lebih efisien. Tips 5 adalah susun atur dalaman yang baik dan kemas serta kekalkan muatan 65%. So jangan, walaupun fridge besar, jangan sumbat semualah, jangan sumbat sebab dia perlu ada airflow. So, kalau kita memang boleh buat banyak, tapi try to keep it dalam 65-75% muatan lah, sebab penuh dia tak ada airflow, jadi fridge tu kena kerja lebih keras lah. Dan tips 6, siapkan suhu pada optimal 4 degrees untuk ruang pendingin. Kalau boleh set lah, kebanyakan fridge boleh set kan. So kalau boleh set 4 degree pada ruang pendingin, negatif 18 untuk ruang beku. So fakta, setiap pengurangan suhu menyebabkan peningkatan tenaga sebanyak 6%. Tips 7, pastikan kelegaan kurang-kurangnya 1 inci dari dinding. Yang ni sebab again fridge ni macam peti ais, dia akan keluarkan udara panas. Mesti tuan-tuan perasan lah kalau pergi dekat fridge dekat-dekat dia rasa panas kan. So biar ada kelegaan sikit supaya dia boleh keluarkan udara panas lah. Kalau tak, dia asyik recycle udara panas tu je. Tips 8, letakkan di tempat yang sejuk dan penggunaan baik. Tips 9, elakkan daripada kerap membuka dan membiarkan pintu peti ais tidak tertutup. Yang ni rasanya budak-budak lah kan, selalu buka pintu lama-lama, tengok nak makan apa hari ni kan, coklat aku kat mana. Elakkan buka lama-lama. Kalau boleh buka sekali, ambil semua barang. Kalau nak masak kan, siapa yang kat sini biasa suka masak, buka peti ais, ambil sekaligus. Telur, roti, kicap, soy sauce, sayur, ambil sekaligus. Tutup. Jangan pergi sana, okey ambil telur, tutup. Tak, pergi sana ambil sayur, buka, tutup. Memang itu tak bagus lah kan. Kalau boleh buka sekali je. Buka sekali, tak, nanti boleh menjimatkan tenaga. Again, sikap lah. Okay, pastikan gegelung kondenser sentiasa bersih dan habuk. Basic lah bagi airflow. Pastikan tidak menyimpan barang panas dalam peti sejuk. Okay, no hot please. Jangan simpan barang panas. Dan pilih saiz kapasiti yang sesuai dengan keperluan. Fakta, peti sejuk berkapasiti 550 watt menggunakan tenaga elektrik lebih kurang sebulan. Okay, peralatan lain adalah mesin basuh. Tips 1, menggunakan tenaga, pilih yang cekap tenaga, basic. Nombor 1 is ambil yang energy efficient lah. Again, rule of thumb adalah 5 bintang. Okay, tip 2, basuh dengan muatan yang kapasiti, basuh dengan muatan bersesuaian dan kapasiti melebihi bebannya. Kapasiti melebihi beban, macam salah je. Basuh dengan kapasiti beban, kapasitinya lah, kapasitinya. Jangan lebih-lebih. Nanti dia guna lagi banyak tenaga. Jadualkan bilangan kali membasuh dengan muatan secukupnya. So adalah rakan-rakan yang tidak, rakan-rakan saya pun dia suka basuh, dia satu je kotor terus basuh. Itu membazir air dan juga membazir elektrik. Tip 4, gunakan air biasa tanpa membuat cucian air panas dan hadkan bilangan dan tempoh masa penggunaannya. 5, elakkan menggunakan mesin pengering pakaian setiap masa. Yang ni siapa-siapa yang ada dryer tahulah. Dryer ni memang consumption dia sangat-sangat tinggi lah. Dan 6, bersihkan penapis mesin pengering. Siapa-siapa ada dryer, bersihkan pengering lah. Ada lagi, pemanas air. Pemanas air pun tip 1, ambil yang banyak. Kalau boleh full 5 star. Jangan pilih pemanas air bertangki atau pilih kapasiti bersesuaian. Matikan switch. Ini selalu tengok orang lepas mandi tak tutup Matikan water heater tu, dia ada standby lah. Dia akan consume sedikit energi lah So kalau tak guna, tutuplah dia. Pendekkan masa mandi menggunakan air panas dan tutup tidak berlangganan, dan suhu optimal adalah sekitar 55 hingga 60. Okey. Rasanya ni lah kot lampu. So untuk lampu pun sama juga. Kita sentuh again 5 je equipment. Tip 1, pilih lampu jimat tenaga jenis LED. So LED ni kita tahulah dia lebih efisien dan cahaya dia, ada setengah orang tak suka, ada setengah orang tak suka, tapi basically dia memang jimat tenaga. So tips 2, tutup switch lampu. Yang ni selalulah selalu tertinggal lah, bila tak ada orang selalu biar je on kan. Yang tak payah bil, yang tak pernah bayar bil tu memang tak kisah. Yang kena bayar bil ni tahulah betapa bezanya tak tutup lampu kan.
Dan ketiga adalah menggunakan cahaya semula jadi untuk menerangi rumah bila boleh lah. Kalau rumah tingkap besar-besar tu bukalah tingkap, jangan on lampu. Kurangkan bilangan lampu yang bersesuaian dengan kecerahan optimum. Oh, ada lagi satu, kipas angin. Kipas angin pun ada juga rated ni, bintang ni kan. Bintang ni bukan saja-saja, hanya produk-produk yang tertentu saja layak dapat bintang. Ini bukan saja bukan tampal sendiri, kena perlu menjalani ujian-ujian. Lupa nak cakap tadi. Ni bukan bintang-bintang ni bukan sendiri declare lah kan. Ada ujian-ujian, ada dia punya audit lah untuk mendapatkan bintang ni. Bukan saya pengeluar kipas saya tampal 5 tak. Dia ada audit-audit dia tertentu lah. Okay, bersihkan kipas yang berhabuk dan tutup switch lah. Semua ni basic. Bersihkan, tutup lampu switch. Oh, komputer tu lagi. Komputer, pilih komputer riba. Komputer riba ni laptop lah kan. Sebab laptop memang by design dia consume less energy lah. Kalau kita tengok kita punya adapter laptop pun. Kita tengok adapter laptop pun macam saya punya ni, dia tulis 65 watt je. Tapi komputer saya boleh sampai 1000 watt. Beza betul tu kan. Tips 2, matikan switch komputer bila tidak digunakan. Inilah budak-budak study sampai malam ni. Dan katakan tidak pada standby mode. Sebab standby mode ni sebenarnya dia menggunakan tenaga lah. So yang sleep mode tidak menggunakan tenaga tapi nak selamat off je. Okay. TV pun ada. Again, basic, pilih tenaga yang cekap. Lagi banyak bintang lagi bagus. Matikan switch tidak digunakan dan katakan tidak pada standby mode. Striker. Striker pilih yang cekap tenaga, dia tak ada bintang, dia satu peralatan yang tak ada bintang lah, tapi pilihlah yang cekap tenaga. Gosok tutup, yang ni tutup switch dan akhir sekali gosok baju dalam kuantiti yang banyak. Okay, adalah orang argue, bukan kalau kuantiti banyak, lagi lama pakai. Betul lagi lama pakai, tapi kalau buat gosok baju one at a time, dia nak panaskan, dah ambil masa kan. Situ kita dah bazir energi lah. Tapi once dia panas, dia biasa akan panas dengan lama lah. So kita gosok banyak baju sekaligus dalam masa dia panas lah. Memang akan ambil masa lebih lama tapi secara teknikalnya dia jimat lagi lah. Oven, ketuha pilih ketuha mikro berbanding ketuha elektrik kerana dia lebih jimat tenaga. Elakkan pintu ketuha kerap dibuka dan defrost dulu makanan sebelum masak. Cerik elektrik, elakkan kekerapan memasak air, menyimpan dalam air termos. Bersihkan elemen pemanas. Yang ni selalu orang misluk lah sebab tak ada orang kisah pun pasal ni. Sebab bila dia berkarat, dia mengurangkan lah, dia jadi macam insulation, dikurangkan lah heat tu. Periuk elektrik, pilih saiz yang sesuai. Pastikan periuk elektrik sentiasa ditutup semasa masak. Oh, habis lah. Banyak juga barang. So semua tu adalah barang-barang dalam rumah atau domestik. Jadi antara tadi tu kita nampaklah persamaannya. Satu ialah tutup bila tak guna. Nombor 2, pilih kecekapan, pilih yang most efficient punya equipment. Okay. So kita tengok pula aras 2 lah kan. Aras 2 guna peralatan cekap tenaga atau penambahbaikan proses. So yang ni mungkin ada cost, kebarangkalian besar memang ada cost lah kan. Tier 2. Ni aras 2 lah. Aras 2 ni ada menggunakan peralatan cekap tenaga. So, pengurusan tenaga oleh individu atau organisasi yang berubah ke arah pelaksanaan aktiviti kecekapan melalui penerapan amalan teknologi hijau, menukar penggunaan lampu pada lampu cekap tenaga, contohnya seperti LED. So, yang ni, aras 2 ni melibatkan penggunaan peralatan yang berbeza. So, tu adalah contoh, ubah terus, replace je terus daripada lampu Kalimantan tukar kepada LED terus. Kedua, contoh perubahan sistem atau proses, perubahan sistem kepada automatic di premise building automation system. So yang ni akan melibatkan banyak kos lah. Maksudnya dia tahu macam contohnya Google Home lah, katakan yang kita ambil yang marhain sikit lah Google Home. Kita boleh set lah bila kita keluar rumah tak ada orang, kita suruh dia off. So itu akan melibatkan kos tapi in the end dia secara tak langsung akan terbayar balik dengan sendirilah. Barang lain adalah inverter. Kita dah sentuh tadilah label kecekapan tenaga ni. Inverter ni sebenarnya dia memang lagi jimat lah. Dan label ni memang rule of thumb dia lagi banyak bintang, lagi bagus. Lagi cekap tenaga. Ni rule of thumb lah. Tapi pada masa sama dia lagi mahal lah. LED pun ada dia punya recognition. So kita tengok sini lah. Dia punya penggunaan wattage dia. Again, sama juga rule of thumb dia, lagi banyak bintang, lagi banyak tenaga.
Kipas angin arus terus DC, ini mungkin ada yang argue lah, tapi tak apa, tak kisahlah AC ke DC. Rule of thumb dia pelekat ni lah, pelekat ni memang telah dibuat audit lah. Lagi banyak bintang, lagi cekap tengah. TV LED pun ada label. Label ni boleh lagi banyak bintang, lagi banyak tenaga. Dan pemanas air solar tak ada label, tapi dia lagi kurang pakai tenaga lah. Okay. So selain daripada memberi peralatan-peralatan yang komponen-komponen yang ada cekap tenaga, kita juga boleh membuat perubahan lah, penambahan kawalan lain, contohnya seperti photocell. Photocell ni boleh design dia hanya on malam saja, so tak perlu ada human intervention, tak perlu ada orang off, on, lepas tu ada pula orang lupa off, ada orang lupa on. Ini boleh sebenarnya dia automation lah, dia boleh jimatkan tenaga. Cara lain menggunakan timer, set terus 7 malam terus on, 7 pagi off, lampu lah, lampu. Selain daripada tu motion sensor pun okey juga, boleh tambah. Jadi yang ni tak perlu human lah, tak perlu pun ada kita arahkan siapa-siapa untuk off on lah. Yang tinggi sikit lah, yang tinggi sikit, yang canggih sikit adalah building automation lah. Building automation, banyaklah di market. Kita tengok ada yang Xiaomi punya ada, Xiaomi murah sikit, Google pun ada. Tuan-tuan boleh tengoklah di Shopee ada banyak. Ada setengah tu boleh retrofit saja, pasang saja. Tapi yang canggih-canggih sikit punya boleh perlu integration dengan rumah lah, dia terus pasang kat DB, semua boleh dapat data lah. Tapi yang setakat entry level, tuan-tuan boleh tengok di Shopee, Lazada dan beberapa app, memang ada boleh retrofit je, dia taruh je dekat tripping plug. Ada yang mentol yang terus ada wifi built in dalam, kita boleh control, yang kita boleh set timer. So eventually peralatan nombor 6 ni, yakni photocell, timer, motion sensor ni akan digantikan dengan peralatan yang lebih canggih, yang IoT lah, peralatan IoT yang connect kepada wifi. Tapi kelemahan building system automation ni kebiasaannya dia perlukan gateway lah, kebiasaannya perlu internet, sebab dia punya servis adalah melalui cloud. So sekiranya rumah tersebut atau premise tersebut mempunyai internet atau sebagainya, bolehlah terus adopt this, tapi kosnya agak mahal lah. Yang nombor 6 ni kos dia lebih banyak, murah sangat-sangat. Last sekali peranti meter, smart meter. Okay. Mungkin di Perlis belum lagi tukar smart meter, tapi kawasan-kawasan yang terpilih seperti Melaka, Selangor dan sebahagian di Kuala Lumpur telah dipasang smart meter. So smart meter ni dia boleh monitor penggunaan jam. Setiap jam boleh nampak. Meter sekarang hanya boleh monitor hujung bulan dengan akhir bulan saja. Tapi smart meter ni dia ada daily. Dia ada daily. So tuan-tuan, yang ni diberikan percuma oleh TNB. TNB memang pasangkan, eventually akan sampai ke place lah, dalam setahun dua akan sampai ke place. So dengan menggunakan app MyTNB, owner premise boleh nampak dia guna hari ni berapa banyak, esok berapa banyak, lusa berapa banyak. So kalau dah sampai, katalah kita punya bajet bil elektrik 100 bulan, kalau hari ni dah sampai, dah tengok dekat app, dah sampai RM70, esok bergelaplah rumah kan, boleh buat plan lah kan. Esok boleh terus jimat lah, kita boleh tengok hari-hari, consumption hari-hari dia gunakan smart meter. Dan ini adalah diberikan kepada, akan dipasang di seluruh Malaysia lah. Cuma pemasangan adalah berfasa. Dia mungkin Perlis jauh sikit nak sampai, tapi eventually Perlis akan pasang jugalah kan. Dan memang betul, rumah saya pun dah pasang, memang boleh tengok daily consumption dan boleh plan lah, oh hari ni kenapa tinggi, oh semalam buat open house, ataupun kita boleh nampak kenapa hari ni tinggi. Mungkin kita boleh tengok dah, oh aircon rosak kot, oh aircon tak repair kot, boleh nampak dah kenapa semalam tinggi pada sama kan. Okay. Sila optimization ni lebih kepada bangunan yang komersial lah, bangunan komersial, adalah alat-alat dia untuk jimat lah. Okay. Senang juga cakap. So rasa masa masih mencukupi. So last kali kita pergi ke yang kos yang paling tinggi lah, adalah menggunakan sumber alternatif, tenaga boleh baru atau tenaga hijau lah. Panggil apa nak panggil. Kami di TNB biasanya panggil tenaga boleh baru, TBB. Dan kos dia adalah kos tertinggi lah. Tapi apa saya nak iterate lah, saya nak terapkan dalam tuan-tuan adalah
aras 3 ni, yakni menggunakan sumber alternatif, sepatutnya dia adalah aras terakhir. Kan? Maksudnya kita dah buat aras 1 dulu kan, dengan ubah sikap dulu, dah disiplin kan, dah tepu dah. Aras 1 ni dah tepu, dah tak boleh buat apa dah. Itu maksimum je boleh buat. Dan pindah aras 2 dan saya nak terapkan bahawa aras 3 ni sepatutnya final solution lah, final solution. Tapi kita nampaklah bahawa ada juga orang dia terus ke aras 3. Tapi bagi saya, aras 3 ni kalau bau aras 1 tak tackle, sebenarnya benda tu leaking. Kita seperti kalau pipe air kan, pipe air kita tambah pipe air daripada tempat-tempat lain pula tapi ada bocor kan, tak guna jugalah. So itu gunanya aras 1. Aras 1 ni adalah sebenarnya tu tutup dulu kebocoran. So again, aras 1 boleh jimat 10 hingga 15% kan, sekiranya istiqamah dan berdisiplin dan dah tepu baru kita naik sampailah sumber alternatif. Dan kos dia adalah kos paling tinggi lah. Okay. So aras 3 ni menggunakan tenaga hijau, tenaga boleh baharu. So contohnya seperti solar kan, solar apa, geothermal, hidro dan sebagainya lah. Tapi majoriti di rumah yang paling mudah adalah solar. Selagi ada bumbung di rumah, letak je solar atas dan dapatlah teknologi boleh baru. Tenaga boleh baru. Okay. So yang ada di Malaysia sekarang program adalah net energy metering lah. Net energy metering adalah satu program yang telah dilancarkan sejak 2019. So secara asasnya net energy metering dia membenarkan pengguna-pengguna TNB memasang solar di atas bumbung masing-masing, premis masing-masing, dan saya percaya memandangkan semua electrical engineers, future electrical engineers dalam kelas ni akan menukarkan kepada DC ke AC dan tenaga tersebut akan digunakan dalam premis tu sendiri lah, akan pergi ke load lah, akan pergi ke washing machine, pergi ke TV, pergi ke kipas dan sebagainya. Dan sekiranya ada lebihan tenaga yang dihasilkan oleh solar tu tadi akan dijual kepada TNB melalui kredit lah kan, dia akan kredit, dia akan lalu meter dan akhirnya akan pergi semula ke network lah, distribution network untuk dikreditkan kan. So setiap lebihan ni akan dikreditkan dalam bentuk kilowatt hour. So contohnya kalau ada lebih 10 ni meter akan capture sebagai export energy dan 10 kilowatt hour ni akan pergi ke grid, akan digunakan oleh jiran-jiran tetangga, semua akan guna. Kita tak tahu pun tenaga datang dari mana, sebelah ke kanan ke atau apa. So akan digunakan oleh orang lain dan TNB akan kreditkan 10 kilowatt hour tu kepada premis yang telah memberi tenaga tersebut lah. So mana-mana domestic, commercial atau industrial boleh memohon net energy metering lah. Dan walau bagaimanapun dia ada kotanya tertaluk kepada kerajaan lah. So NEM 3.0 ni lah baru ada 3 jenis, NEM rakyat, NEM government dan NEM Nova lah. Saya tak nak terangkan banyak sangat lah, nanti jadi proportional punya webinar pula. So sekiranya berminat bolehlah ke website sedra.gov.my/NEM lah. Okay, last kali. InsyaAllah habislah ni. Last kali adalah sistem pengurusan tenaga. Okay, so macam mana nak buat sistem kecekapan tenaga lah. Apa-apa pun kita buat dari rumah dulu lah, sebab rumah adalah small scale. Janganlah terus buat kat Unimap kan. Buat dari rumah dulu, test dulu konsep jadi ke tak. So langkah 1 kaji. Kaji, kena pasti purata dan trend penggunaan tenaga elektrik anda bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan ke belakang. So semua orang ada bil, tengok balik bil. Paling senang bil lah kan, paling senang tengok bil. Berapa average sebulan, tengok bil. Boleh nampak lah kenapa bulan ni mahal. Tengoklah 6 bulan ke belakang, setahun ke belakang. Kalau ada data, boleh tengok setahun lagi bagus. Tapi MyTNB app hanya membenarkan sehingga 6 bulan saja, 6 bulan ke belakang. Which is good enough lah. Okay. So dah kena pasti purata, dah kena pasti barang, kira. Kena pasti peralatan elektrik dan kira penggunaan tenaga peralatan elektrik di mana. So dah tahu, kita dah belajar cara kira tadi. Kita tengok ada washing machine, tengok ada lampu LED, kita tengok ada water heater dan sebagainya, kira kan. Langkah 3, pilih. Kena pasti tip-tip kecekapan tenaga dan penggunaan tenaga elektrik yang boleh dilaksanakan di rumah anda. Tadi kita dah tunjuklah tier 1, tier 2, tier 3, aras 1, aras 2, 3, apa yang boleh dibuatlah. Seperti mana yang saya terangkan sebelum-sebelum ni, kita bermula dengan yang paling murah sekali atau zero cost, yakni perubahan kepada
cara lah attitude off jika tidak digunakan off. Pasang timer tu up sikit lah, tapi basically dia bermula dengan diri sendiri, yakni tutup bila tidak diperlukan lah. Dan disiplin dan istiqamah. Okey, yang keempat, buat, laksanakan dan sentiasa amalkan tip-tip yang telah dikenal pasti mengikut kenuan. Yang inilah saya cakap, dia kena istiqamah lah. Janganlah buat hari ni, esok tak buat, esok kan. So dia istiqamah lah, buatlah sekurang-kurangnya sebulan kan. Dan kita boleh nampak, baru boleh nampak result dia. Dan langkah 5, semak, sentiasa pantau penggunaan tenaga elektrik melalui bil elektrik bulanan atau dengan menggunakan sistem pengurusan tenaga. So kalau yang lebih adventurous sikit, bolehlah buat pemasangan logger ke apa kan, energy logger. Ada yang murah-murah jual dekat Shopee, Lazada semua. Boleh, kalau adventurous bolehlah pasang dan tengoklah sebab dia logger-logger ni akan bagi real time data. Tetapi kalau tak nak pasang pun tak apa, pergi je depan rumah, tengok meter tu dia akan naik lah, dia akan naik. So pagi ni pergi tengok berapa, 100. Okay, petang ni tengok 50. Maksudnya rumah tu, premise tu dah guna 50 kWh. Pada hari itulah, kira lah berapa jam. Mungkin pagi tengok pukul 7, petang tengok pukul 7, 12 jam tu dah guna 50 kWh. So, kalau tak nak invest local pun, pergi meter depan rumah pun dah boleh tahu dah sebenarnya guna. So kita dah tahu secara purata 50 kWh sehari, dan tadi dah tunjuk cara kira, dia dah dapat sebulan berapa on average. So sistem penggunaan tenaga listrik, sustainable energy management system, yang ni perlukan, ni lebih kepada komersial lah, mendapatkan komitmen dari pengurusan atasan. Sekiranya berminat nak buat dekat universiti lah, universiti ke atau kedai ke kan, mendapatkan pra-audit ini, mendapatkan pra-audit dan melaksanakan matriks pengurusan tenaga, mewujudkan polisi tenaga, mewujudkan jawatan kuasa tenaga, membangunkan pelan tindak sasaran dan melatih pengurus tenaga dan menubuhkan pasukan SIT, so perancangan dan organisasi. Dan perlaksanaan, bila dah ada semua, menjalankan audit tenaga kompresif, melaksanakan pelan tindak, mengadakan latihan teknikal, mengintegrasi SAMS dengan sistem sedia, mempromosi kerja tenaga bagi meningkatkan kompetisi kerja. Dan last sekali, dah buat semua ABCD, last sekali membangun struktur laporan, menyemak, menganalisa dan mengesah laporan, simpan rekod dan menilai semula lah. So benda is not one off lah. Bukannya hari ni dah save, esok tak payah buat apa-apa dah. Dia keep on improving lah. Kalau dalam bahasa Jepun dia panggil kaizen lah, sentiasa improve lah. There's always room for improvement, especially untuk tenaga lah. Mungkin hari ni bulan ni jimat 100, esok boleh jimat 110, bulan depan 120. There's always a way to improve energy efficiency. Okay. So kalau kita tengok sini lah, tanpa SAMS eventually akan teruk lah tapi dengan SAM most probably dia akan oscillate dekat situ lah. Ini sampai kesimpulan. So, dan kesimpulannya adalah 4 langkah penting yang perlu diambil oleh tindakan untuk penggunaan tenaga elektrik lebih cekap adalah 4P, yakni pembelian, pemasangan, penggunaan dan penyelenggaraan. Pembelian kita dah tengok tadi, belilah yang mana bintang banyak-banyak. Pemasangan, pasang ikut saiz lah, macam tadi aircon, saiz yang sesuai lah. Saiz yang sesuai, janganlah beli 1 horsepower tapi rumah besar dewan kan, bilik besar dewan. 3 adalah penggunaan. Penggunaan ni kita cakap tadi lah, bila off tidak diperlukan off, aircon set 24 degrees. Kalau TV jangan gunakan standby mode. Dan last sekali adalah penyelenggaraan. So penyelenggaraan ni seperti kita tengok tadi lah sebelum ni, aircon tukar filter, maintain, kalau ada bunyi pelik-pelik terus panggil repair, kalau dah rosak terus tukar barulah, lebih efisien. 4P ni lah kita boleh simpan rule of thumb lah, 4P ni. So ke manakah tenaga elektrik kita disalurkan? So kita dah tengok dia lah, kilowatt hour atau kilowatt jam. Kebanyakannya pergi kepada keperluan. Kalau kita tak buat apa-apa akan ada pembaziran, dan yang bawah ni susah nak buat lah, susah nak kontrol, yakni kehilangan tenaga technical losses lah. Losses due to heat, due to conversion losses,
apa lagi, due to line losses, banyak benda lah. So yang kecil ni kita tak payah, kita bukan tak payah, ada cara-cara dia tapi dia terlalu minimum sebab kos nak, boleh ditutupkan dulu, jangan diabaikan terus. Boleh ditutup dulu, kita tengok low hanging fruit yang ni di line merah lah, kita boleh kurangkan keperluan kan, dengan menggunakan peralatan yang lebih efisien, dan kita boleh kecilkan kan keperluan dan kecilkan juga pada masa kecilkan pembaziran. So yang kilangan teknikal ni last year lah kan, kita serang yang merah ni dulu, kita serang yang biru tua ni, last kali baru kilangan teknikal kita serang lah, tapi dia terlampau kecil lah untuk membuat any difference. Okay. So kalau kita nak, kita macam ni lah, kita kecilkan semua arrow ni. Kalau kita buat kecil-kecil tenaga dengan betul lah, kecil tenaga dengan betul, semuanya akan menjadi lebih kecil dan seterusnya kilowatt hour atau kilowatt jam lebih kecil lah. Okay. Kata-kata dari penganjur. Setiap individu mempunyai peranan yang penting untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Kelestarian tanggungjawab adalah tanggungjawab kita bersama. #kita jaga bumi kita. So, itu saja pembentangan saya. Bukan pembentangan, knowledge sharing. So terima kasihlah kepada semua. Sorry. Okay. So bagi saya, terima kasihlah kepada Rais, Engineer Rais terhadap pembentangan ini. Jadi buat pertama kalinya kita tahu Engineer Encik Rais adalah jurutera TMB. Jadi Tenaga Nasional Berhad ni dia punya core business dia adalah jual energi. Maknanya dia sepatutnya menggalakkan kita menggunakan tenaga elektrik. Lagi banyak lagi bagus sebab dia memberi pendapatan kepada TMB. Tapi dalam masa yang sama, Engineer Rais turut selaku wakil TMB, dia turut mempromosikan terhadap kecekapan energi. Maknanya bersama dia suruh kita menggunakan tenaga dengan berhemah dalam masa. Jadi saya tak tahu adakah ini konflik sebagai jurutera. Dan itu saya terfikir juga, dia sepatutnya bekerja di TMB, tapi topik tu mungkin sepatutnya dibincangkan dalam etika kejuruteraan lah. Jadi sekadar pengalaman saya juga, saya pernah terlibat di dalam projek solar farm, solar farm renewable energy di Perlis. So solar farm tu kapasiti dia adalah 5 megawatt. So untuk saya pasang solar panel 5 megawatt tu, saya perlukan 20 ekar tanah tau di Perlis. So jadi tanah yang kita pilih tu tanah sawah padi. Nasib baik bukan hutan. Kalau hutan saya perlu tebang pokok tu. Jadi kita terpaksa balance antara you nak promote renewable energy, solar, dalam masa yang sama you damage you punya natural punya condition tu. Kalau macam kes saya tu sawah padi lah. Jadi kalau kita tengok projek hydro macam hydro apa dekat di Sarawak Bekun Dam dia nak produce 2.4 megawatt. So berapa banyak pokok dia dah tebang balak dekat bagus. Itu topik tu akan dibincang dalam konflik lah sebagai jurutera. So you jurutera buat senjata, dalam masa yang sama you juga jurutera yang membuat alat untuk mencegah senjata tu. So you akan profit dua-dua juga dari segi disebabkan oleh peperangan tu. Okey, jadi apa yang saya nak, yang saya boleh capture sikit daripada perkongsian daripada Encik Rahim, maknanya nombor satu tu dari segi penjimatan bil elektrik. So sebagai jurutera, tuan-tuan boleh tengok bil elektrik rumah tuan. Jadi katakan bil bulan ni RM100. Tapi tuan tak tahu adakah RM100 ni mahal atau murah. Sebab mahal atau murah ni subjektif kepada keluarga tu. Sama ada dia kategori B40, M40 atau T20 lah, seperti yang kita ada range dalam Malaysia. Jadi sebagai permulaan, boleh kita ada 140 student ni, you boleh gather information. Katakan sekarang bulan 10, ambil 1 bulan 9 tu, you compare dengan kawan-kawan you, apa dia punya pattern dia. So maybe family ni dia punya electricity bill dia RM100.
So ada family tu electricity bill maybe boleh cecah RM300. So ada family tu yang boleh maintain RM50. Dia macam sama you tablekan lah jenis rumah apartmen, banglo. Dari situ sebagai jurutera elektrik bukan you nak analisis sebagai pakar ekonomi. So you dapat pattern. Oh maknanya kalau banglo mungkin dia ada aircon, dia ada swimming pool, so load dia RM sekian. So itu sebagai perbandingan you sebagai jurutera. Maknanya you buat forensik. And then yang perkongsian daripada Engineer Rais berkenaan dengan efisiensi. Masuk efisiensi dalam electrical engineering ni memang kita akan jumpa. Every topik subjek you akan jumpa. Kalau you belajar transformer, you akan belajar efisiensi. Kalau you masuk topik motor, you akan belajar berkenaan dengan efisiensi. Maksudnya kalau 100 watt kilowatt motor tu, berapa losses yang you akan ada? Maybe efisiensi you 95%. That means 5% loss to heat. Oh, you punya motor tu lagi bagus. You dapat 3% losses. That means you punya efisiensi tu achieve 97%. So dalam electrical home appliances ni, macam lighting, aircon. So jadi engineer ada berkongsi, maknanya kalau lampu tu 100 watt tu berapa lumen dia boleh produce. Katakan 100 watt dia boleh produce 100 lumen. So dengan teknologi baru LED, you guna 50 watt energy, electric power, tapi you produce same output 100 lumens. Jadi kat situ efisiensi yang kita yang engineer bincangkan. Macam aircon, fan. Okay, yang ketiga yang saya sempat capture adalah attitude. So before you pergi yang high level punya solution, yang high end, high engineering level punya solution, macam renewable energy, you go by sensor. So you kena go yang human character punya dulu untuk penyimatan elektrik, which is your attitude. Kalau dalam Islam kita kata membazir itu amalan syaitan lah. Jadi saya tahu student ni mungkin dia duduk rumah sewa ramai-ramai. Jadi dekat situ tu you boleh control you punya sikap, you attitude tu. So bila semua keluar rumah, make sure semua tutup, ataupun orang yang tak akhir tinggalkan rumah tu, pastikan semua peralatan elektrik ditutup. Sama juga kita di office macam saya di office saya tu, kita pun akan ada kita pun akan keep remind kita punya staff, siapa yang tak akhir keluar tinggalkan office tu, tolonglah check aircon. So kadang-kadang kita masuk office pagi tu, diorang lupa tutup aircon, jadi sejuk semua lah. Kat situ kita ada pembaziran. So terima kasih jugalah kat TMB yang cipta smart meter ni, yang invest smart meter. Jadi kita punya management, dia boleh monitor electricity bill tu, daily. So hari ni kita dah guna berapa. So kalau weekend tu terlebih penggunaan tu, maybe ada somebody yang masuk office tapi dia pergi open sampai 3-4 aircon. Jadi macam tu kita boleh tahu. Jadi okey. Itu yang sempat saya capture daripada engineer dan saya berkongsi juga kepada pelajar. Jadi jika ada persoalan, okey. So kita boleh buka kepada persoalan untuk ni, kepada kita ada daripada Encik Dr. Zaidi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Doktor. Fauzi dan juga ni lah, Rais lah. Duduk sebilik tu. Ya, kami satu bilik. Ada soalan? Depan. Okey. Okey, saya cakap Melayu dulu lah. Terlupa Okay. ada kita kena ni juga sebenarnya dalam student kita ada foreigner juga tapi tak apa. Oh, sorry. Okey. Okey. Saya nak minta bantuan Rais lah untuk sharing berkaitan teknik penjimatan ataupun energy management lah yang sesuai dibuat ataupun yang telah dibuat oleh TMB sendirilah, sebab kena faham student kita ni kita ada bagi satu assignment. Untuk makluman Cik Rais untuk subjek ni kita bagi assignment kepada student. Dia orang dah design building, electrical system dalam building. Maksudnya setiap group dah design electrical system. Cuma dengan hasil daripada talk daripada Cik Rais ni, so student dah ada idea sikit dah lah untuk macam mana dia orang nak kena propose beberapa teknik untuk memastikan bil electricity dalam bangunan yang group tu design untuk mendapat penjimatan lah.
Jadi saya nak minta Cik Rais share sikit lah sama ada kaedah ke ataupun pengalaman yang lepas-lepas ke ataupun yang related lah supaya student dapat idea sebab mereka nak buat assignment lepas ni. Nulis level talk ni sangat terbaik dah. Cuma saya just nak bagi idea sikit kat student. Boleh tak? Boleh Cik Rais? Kalau tak boleh Cik Fauzi cover lah. Okay, masa. Dr. Zaidi. Dr. Zaidi. Dah mute. Dah. Okay, Assalamualaikum Dr. Zaidi. Okay. Okay, terima kasih atas soalan tersebut lah. Okay, so sebenarnya dari segi kami TMB tiada experience lah untuk design building lah. Kami lebih kepada design substation. Tapi walaupun substation kami dah mula untuk energy efficient jugalah, tapi substation kami sebenarnya tak consume banyak sangat lah kan. Rumah lah. Jadi substation kami pun ada consume some internal energy lah untuk internal consumption lampu, masih ada, aircon masih ada. Okay. Tapi saya boleh kongsi tips lah. Tipsnya bagi saya lah, ini personal opinion. First of all is kita should have focus on civil first. Kan? Saya tak tahu assignment ni hanya electrical saja, tapi if you ask personally, kita boleh bermula dari civil. Yakni kita boleh design number one, orientation of the building. Kan? Pandang utara, selatan, timur, barat, semuanya ada pros lah. Kan? Kebiasaannya kita nak window tidak memandang matahari naik turun lah. Kan? Okay, itu dari segi civil. Sebab civil ni once dah build bangunan kan tak boleh buat apa-apa dah kan. So bagi saya lebih baik fokus on civil first from the start. So satu, orientation of the building. Okay. Nombor dua, material of the building lah kan. Material of the building guna brick merah ke atau brick simen ke, guna plasterboard ke, guna simen board. Itu pun memainkan peranan juga sebab heat disperse lah keluar masuk. Termasuk juga dengan window kan. Window tu pandang mana banyak window, tingkap atas bawah, tinted tak tinted. Thirdly adalah natural cooling and natural ventilation lah kan. Natural cooling and ventilation. Yang ni boleh meningkatkan efisiensi lah. So tak perlu ada aircon kan. Natural cooling macam setengah building ada design, ada awning lah. Awning tu mengurangkan cahaya masuk melalui tingkap kan. Awning adalah cara design awning, tingkap ke belakang sikit, ada awning dia mengelakkan cahaya masuk daripada tingkap. Ada juga design ada tingkap ke atas, natural cooling sebagainya lah. So pendapat saya is first kali is the civil work itself lah. Dan daripada civil work itself dah banyak dah benda kita lah kan. Banyak dah benda kita. Ada juga design lah. Ada juga standard IEC 1525 kan. 1525 dia menunjuk, dia bagi tips lah untuk design building lah kan, dan juga electrical equipment. So 1525 tak salah saya, dia adalah based on that guideline, boleh, it's a good start lah. 1525 ni is a good start. Lepas dah civil dah agak confirm or finalized, then move on to electrical lah. Seperti electrical dah cerita tadi lah, very basic, high efficient equipment, building automation, dan sebagainya. Saya tak tahulah assignment ni in terms of commercial, the sky is the limit ke atau ada kena simpan, ada ROI ke apa. Tapi if the sky is the limit, gunakanlah peralatan yang termahal dan terefisien, high efficiency motor dan sebagainya lah kan. Tapi kalau kita nak fokus, kita try to focus on natural lah. Kita nampak natural is the best lah. Pokok kan, pokok for shading, pokok for circulation dan macam-macam lagi lah. Tapi tips saya, kalau again lah, tanya saya personal opinion, is start from civil first kan? Civil first boleh dah membuat impact yang agak besar lah. Itu saja Dr. Zaidi. Alright. Terima kasih. Kita buka soalan kat student lah. Jadi yang nak jawab, nak sambung? Yang MSIEC 1525 tu kalau saya cek ke sini dia berkenaan dengan energy efficiency in building lah. Ya. 1525. So boleh Google kalau nak tahu detail. So dalam, kalau kita baca guideline tu dia beritahu dari segi orientation tu macam mana you nak letak angle you punya selection of material tu, maknanya you punya door, you punya window tu jenis double glazier supaya tak ada heat transfer from outside to building. And then you ada macam tadi lah kita explain natural cooling, natural building.
So sebagai reference kita boleh guna tu lah IEC 1525 tu, Energy Efficiency building kan. Maknanya kalau roof tu maybe setempat tu you pakai yang boleh allow natural light masuk. So bila during daytime tu you tak perlu on all circuit lah. Contoh macam kat warehouse warehouse jadi you boleh dapatlah natural lighting from roof tu. Okay, jadi ada apa-apa persoalan? Ni. Kita jika ada pertanyaan. Atau Dr. Zaidi ada apa-apa tambahan lagi dengan topik ni, subjek? Kita lebih tunggu soalan daripada student sebenarnya. Dia orang patutnya dapat input dan dia pun dah dapat soalan dah. Sepatutnya kalau tak tanya, gunalah peluang ni untuk tanya soalan kepada Sorry doktor. Okay, boleh ulang balik tadi. Oh, okay. Tak, kita mengharapkan student kita lah tanya soalan kepada teruskan sebab ni je peluang yang ada sebab mulai hari ni dia orang dah start kena buat assignment dah tu. So kalau tak faham, gunalah platform ni untuk tanya siap-siap kan. Yes. Penting ni, assignment banyak markah ni. Sebab lepas ni engineer RS kita busy lah. Dia ada kita bersyukur dia dapat allocate masa tengah hari ni. Tambahnya Jumaat petang kan. Okay. So kita buka kepada student kita. Atau ada nama lain. Oh, bukan 1125. MS 1525 1525 betul. 1525. 1525. Ada cakap 1525. Kita cakap Cuba. betul tadi kan? Cuba Google. 1525. IEC/MS1525. Okay. Okay. Boleh gunakan information tu untuk sebagai maklumat tambahan untuk reference. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Doktor, kita punya ni lepas Q&A ni end our session doktor Betul? Ya. Doktor akan sambung untuk ada apa tambahan. Okay. Saya just bagi briefing sikit lah apa amanat terakhir. Akhir event ni lah. Okay. So kalau tak ada apa pertanyaan, kita serah pada Dr. Zaidi lah untuk ni, untuk sebagai penutup . Right. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ribuan ucapan terima kasih kepada IRTS Muhammad Rais kita lah. Saya sebenarnya plan nak jumpa dengan tu kan, tapi nak buat macam mana, kita punya dewan kuliah masih digunakan oleh student lain dan kita hanya mampu berjumpa selepas minggu kelima sahaja. So harap kita akan jumpa pada sesi lain lah Cik Rais . InsyaAllah. Betul-betul kita kena jumpa baru syok berguru. Ya. Saya pun memang berharap selalu jumpa dia jugalah, berkongsi masalah teknikal selalu. Free consultation. Secara jujur dia memang dia punya expert dalam power quality lah. So dia ada tool meter untuk capture dia punya energy load profile tu Cantik. Dia ada power quality meter tu. Memang mahal lah, kita orang engineer biasa tak boleh belilah. Dia TMB dia ada, dia boleh invest sistem tu. So dia boleh monitor tu. Dan kita boleh collaborate juga. Kita pun ada juga buat guna logo tu. Pakai Fluke tu. Ya, Fluke meter pakai Fluke meter juga. 1750. Boleh lah. Kami belajar dekat Malaysia, nak analisis tu tak pandai sangat. Kenalah. Dia memang saya tengok sendiri dia buat analysis. Saya tengok sendiri tadi dia bincang. Okey, kalau tak ada soalan daripada student dah, saya mengharapkan student jelaslah apa yang patut dibuat selepas ni. Dan gunalah semua input yang disampaikan oleh IR Rais ni. Walaupun dia IR Rais tadi just nampak macam surface saja dia bagi kan. Dan idea-idea yang disampaikan tu sangat berguna untuk kamu punya knowledge lah. Sebab electrical installation tanpa energy management tak ke mana-mana juga. Sebab once you punya design, tapi zaman sekarang ni kalau ikutkan TMB ke JKR ke mana-mana body pun dia orang dah wajibkan energy efficiency tu.
So that's why assignment ni come out lah. So kita nak bagi you all practice siap-siap. Design yang kamu buat tu kamu dah add on siap-siap dia punya efficient dia. Jadi ada 3 benda saya just nak highlight sebelum kita end session petang ni. Yang pertama attendance link saya dah share dalam chat, mohon isi semua. Yang kedua assignment ni juga saya dah upload dalam Google Classroom. Mohon by group lah buat dan submit pada minggu ketiga nantilah. Minggu ni, kedua, tiga, minggu keempat sebelum workshop yang kedua kita nanti. Okay. Dan yang ketiga yang paling penting iaitu saya dapat makluman sehingga sekarang lah sepatutnya perjumpaan dengan supervisor sudah berlaku pada minggu lepas. Tapi dapat makluman tak ada mana-mana grup lagi yang contact supervisor ni. So ini jadi satu masalah berat lah sebab kalau tak berjumpa supervisor confirm 25% akan loss lah nanti. So just a reminder kepada semua group supaya boleh start contact your supervisor lah sebab kita dah agihkan kepada 3 supervisor ni. Saya, Ayat Fauzi dan juga Cik Faizul lah. So boleh discuss sebab kamu nak kena plan perjumpaan dengan supervisor nanti bila waktu yang boleh jumpa tu. Okay. So saya rasa yang tu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi lah kepada Cik Rais. Okay. Ada betul. Okay. So tiada daripada pihak kami. Jadi doktor, so kita boleh end our session doktor? Ya boleh. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, sir.